Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat sidang pendengar rumah ngaji Sri Rampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita sambung dengan tadabbur ringkas kita, pendek sahaja tuan-tuan dan puan. Surah Sajadah kita insya-Allah go through sikit-sikit lah ayat-ayat dalam surah Sajadah ni untuk peringatan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilu kitabil la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui akan maksudnya. Tanzilu kitabil la raiba fihi min rabbil alamin. Diturunkan Al-Quran ini dengan tidak ada sebarang syak padanya dari Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Tetapi puan yang rahmati Allah sekalian, kita nak membawakan satu perspektif pada hari ini di mana kita yakin dengan kandungan Al-Quran ini. Surah Sajadah ini diturunkan untuk meneguhkan berkenaan tentang Ar-Risalah dan juga An-Nubuwah, datangnya Rasulullah SAW dan kenabian serta kerasulan baginda kepada yang diutuskan kepada umat manusia keseluruhannya, termasuk kepada kita yang dapat mengambil manfaat daripada keimanan dan juga ajaran Islam yang dibawa oleh baginda SAW. Kami dari rumah ngaji Sri Rampai sangat-sangat menggalakkan tuan-tuan perempuan untuk sentiasa membaca Al-Quran dan juga membaca makna Al-Quran supaya kita dapat memahami apa yang Allah SWT sampaikan melalui Al-Quran ini daripada Rasulullah SAW yang dibawa oleh Jibril alaihissalam sebagaimana yang kita ketahui. Saya tidak mengatakan bahawa tuan-tuan perempuan ada keraguan terhadap Al-Quran, dan saya rasa itu adalah satu perkara yang tuan-tuan perempuan insya-Allah kalau kita sebut beriman dengan Al-Quran ini, insya-Allah tak ada masalah. Dan apa-apa saja yang datang dari Al-Quran akan menjadi sesuatu yang kita semua, saya dan tuan-tuan perempuan akan ambil dan akan yakini dengan sepenuhnya. Namun pada hari ini kami ingin membawa satu perspektif yang mungkin berbeza, iaitulah bagaimana dengan keyakinan orang ramai umat Islam terhadap Al-Quran ini, ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan untuk meletakkan sesuatu elemen yang mungkin dia tidak kena dan juga mungkin kita katakan overboard ataupun telah melampaui batas yang sepatutnya berkenaan tentang maksud ataupun makna yang dibawa oleh Al-Quran. Jadi kalau saya boleh sebutkan beberapa contoh yang mungkin kita boleh, saya tidaklah mengatakan secara umumnya bahawa semua ini salah dan perlu dihentikan, namun perlu diperhalusi oleh kita sebagai pendengar yang menerima mesej-mesej seperti ini. Kita perlu dalami dan kita perlu pelajari dengan lebih mendalam, bertanya kepada para asatizah yang sabar dan sebagainya. Dan apabila kita melihat senario di mana setengah orang, contohnya di pihak motivator yang menggunakan ayat-ayat Quran ini untuk menekankan sesuatu elemen yang kadang-kadang dia tidak kena dengan prinsip Islam. Contohnya dalam pada kita meyakini bahawa apa-apa yang kita rasakan di dalam hati adalah merupakan satu doa ataupun yang disebut dengan konsep feeling is prayer. Kita rasa maka perkara itu telah pun menjadi doa. Padahal itu tidaklah kena, dan apa yang kita doa kepada Allah SWT itulah yang doa. Apa yang kita rasa, kita boleh rasa dengan pelbagai perkara, dengan dipengaruhi oleh nafsu kita, dengan hasutan syaitan, dan juga rasa yang kita rasakan, kita bersangka buruk dalam keadaan kita berhati-hati terhadap seseorang atau sesuatu. Maka perkara itu tidak sepenuhnya bertepatan, ya. Dan contoh yang lain, contohnya apabila ada golongan-golongan yang membawa elemen tilikan ke dalam agama dan juga menggunakan Al-Quran, contohnya teknik garpu tala, iaitulah teknik meneka ataupun menilik nasib menggunakan Al-Quran dengan membuka muka surat Al-Quran tertentu dan menunjukkan tempat-tempat tertentu, dan dari situ membantu untuk membuat keputusan. Jadi ini tidak jauh daripada
daripada yang dilarang oleh Nabi SAW dalam bentuk um, contohnya berjual beli barang dengan menggunakan kita katakan nasib, seperti batu yang digunakan pada zaman jahiliah dulu, ataupun dalam konteks kita mungkin kita boleh katakan sebagai dadu dan sebagainya. Maksudnya kita macam tikam. Jadi tapi menggunakan teknik garpu tala ini menggunakan Al-Quran. Jadi di saat kita ni yakin dengan Al-Quran, jadi adanya datang elemen-elemen seperti ini yang dibawa oleh pelbagai pihak, jadi kita kena berhati-hati, kita kena menapis dan kita kena banyak bertanya kepada para asatizah untuk mendapatkan kepastian. Juga kalau saya boleh kongsikan beberapa amalan oleh orang berniaga, kadang-kadang para usahawan yang terlibat dengan perniagaan, kadang-kadang mereka menggunakan setengah ayat Al-Quran itu sebagai penarik rezeki dengan amalan-amalan tertentu ataupun dengan kefahaman-kefahaman tertentu. Dan perkara itu bukanlah saya katakan kita tak boleh berdoa dengan menggunakan keberkatan ayat Al-Quran. Boleh kita menggunakan keberkatan kita membaca Al-Quran untuk kita berdoa. Namun perlu diseimbangkan dengan amalan-amalan itu dengan usaha, dan kita boleh relate balik dengan para sahabat yang kaya seperti Sayyidina Uthman bin Affan dan juga para sahabat yang lain yang banyak menyumbang kepada perjuangan Islam dalam peperangan dan selainnya. Jadi bagaimana mereka mengimbangkan antara usaha dan doa dan juga tadabbur mereka, uh, bagaimana mereka mendalami Al-Quran, dalam pada masa yang sama mereka meletakkan usaha yang banyak dalam perniagaan, strategi yang ampuh. Jadi di mana apabila yang berlaku sekarang ni, apabila seolah-olah uh, amalan untuk menarik rezeki ni hanyalah tertumpu kepada pengamalan ayat-ayat Quran yang tertentu dengan teknik yang tertentu, sampai seolah-olah mengenepikan aspek usaha, aspek strategi, aspek brainstorming untuk kita mencari market segment dan strategi perniagaan yang ampuh. Sedangkan itu juga adalah sunnah Nabi SAW, sunnah para sahabat radhiyallahu anhum dalam berniaga dan sebagainya. Dan kalau saya boleh sebut lagi satu contoh di mana setengah golongan tasawuf yang kadang-kadang membawa penafsiran yang tidak selari ataupun tidak 100% kena dengan konteks. Contohnya, maaf saya sebut surah Al-Ikhlas ni, Qul huwallahu ahad, yang mana ia bermaksud bahawa katakanlah ya Muhammad bahawa Allah itu esa, namun ditafsirkan dengan tafsiran yang disebut bahawa Allah Qul huwallahu ahad itu bermaksud bahawa Allah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah satu. Jadi banyak perbahasan di situ. Saya tidaklah nak memanjangkan perbahasan di sana, namun dan saya juga tidak mengatakan bahawa tafsir yang sedemikian adalah 100% salah. Namun yang penting adalah untuk kita memahami Al-Quran ini adalah untuk kita kembali kepada apakah dia konteks ayat surah Al-Ikhlas itu turun kepada Nabi SAW dan para sahabat, dan apakah mesej yang dibawa ketika itu dan dalam konteks apa. Dan ia datang dalam konteks yang sangat straightforward yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu esa, dan menyanggahi orang kafir yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai anak, dan bukanlah yang boleh disyirikkan dengan benda-benda lain dan sebagainya. Jadi apabila berlakunya elemen-elemen seperti ini, bukanlah saya nak suruh kita bergaduh dan salah menyalah antara satu sama lain, tapi sikap yang perlu kita ambil apabila kita didatangkan dengan apabila adanya motivator yang membawa ayat Al-Quran, bila adanya coach-coach tertentu yang membawa ayat Al-Quran untuk teknik-teknik perniagaan, teknik-teknik didikan anak tertentu, maka kita boleh mengambilnya, tapi kita mesti menilai dan kita mestilah cari yang asalnya bagaimana ayat Al-Quran diturunkan untuk apa dan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memahami ayat Al-Quran tersebut. Ya, inilah yang saya nak cuba bawa pada kali ini, di mana bagus kita semua yakin dengan isi kandungan Al-Quran, namun bila datangnya elemen-elemen seperti yang saya sebutkan tadi, maka bagaimana kita menerima itu pada masa yang sama, adakah kita menekuni
Al-Quran itu word by word apakah maknanya, apakah konteksnya dan apakah mesej yang disampaikan pada ketika itu, yang mana itulah dia konteks yang asal, yang paling pure, yang paling original, yang perlu kita garap, yang perlu kita fahami. Jadi sebagaimana yang almarhum Tok Guru Ni Aziz selalu pesan, yang bahawa Al-Quran ini adalah surat Allah SWT kepada kita. Apabila surat daripada raja kita boleh baca, surat daripada bos kita boleh baca, surat daripada guru, daripada kawan-kawan kita boleh baca, tapi surat daripada Allah SWT kita tidak baca. Maka di sini kami nak menggalakkan tuan-tuan perempuan untuk kita study, kita baca Al-Quran dan kita fahami makna dia. Tapi kita berhati-hati dengan tafsiran-tafsiran yang pelbagai, yang banyak sekali disuap kepada kita pada hari ini, dengan cara kita menyelidik, kita menyimak semula, kita verify, kita bertanya kepada para asatizah untuk memastikan kefahaman kita pada Al-Quran adalah kefahaman yang solid, yang yang kita boleh benchmark diri kita kepada kefahaman sebagaimana yang para sahabat radhiyallahu anhum mengambil Al-Quran itu, mengambil mesej Al-Quran itu daripada Rasulullah SAW, dalam pada kita nak memahami secara solid, secara sound, yang mesej-mesej yang Allah SWT nak communicate kepada kita, hambanya di dunia ini, dan kita mengharungi kehidupan kita sehari-hari. Jadi insya-Allah tuan-tuan perempuan, Ramadan yang dekat ini sama-samalah kita ambil inisiatif untuk kita membaca dan kita mengetahui juga maknanya, dan kita mengambil inisiatif untuk belajar tentang tafsir dan huraiannya, asbabun nuzul ataupun sebab penurunan dan konteks penurunan sesuatu ayat Al-Quran itu, dan sebagainya. Mudah-mudahan itu menambah keimanan kita, menambah ilmu kita, menjadikan kita seorang muslim yang lebih baik insya-Allah. Saya sudahi dulu setakat ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.